Apa itu bully cyber? Bully cyber adalah satu perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui media elektronik seperti message text, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Tidak. Saya tidak pernah mengalami cyberbullying. Pernah. Tak. Tidak. Dapat saya cyberbully, saya tidak pernah terkena ataupun mengalami kejadian saya dibuli secara cyber, tapi saya pernah melihat dan selalu melihat benda ini berlaku, terutamanya di Twitter terutamanya, di platform Twitter di mana sangat kerap berlaku jenayah, bukan jenayah, Hamilah, fenomena bully cyber lah. Ya, secara bully cyber ini. Dan kita dapat lihat walaupun kita tidak terlibat secara langsung, tapi kita dapat tahu apa sebenarnya yang berlaku. Dan sangat jelaslah yang kita dapat lihat siapa yang membuli dan siapa yang dibuli. Saya pernah mendapat cacian di komen gambar saya. Saya pernah menyaksikan penyebaran gambar tidak senonoh di media sosial. Saya pula pernah mengalami di mana orang fake komen dekat ID saya. Gangguan seksual. Yang pertama, mesej yang mengganggu ataupun mengancam seseorang. Yang kedua, berkongsi gambar dan video yang tidak senonoh atau tidak sopan. Dan yang terakhir, menyamar sebagai orang lain. Aplikasi yang sering digunakan adalah Twitter. Ya, aplikasi yang sering berlakunya cyberbullying adalah di platform Twitter. Saya boleh cakap. Boleh. Okey. Di aplikasi yang bernama Instagram. Jadi memang kita boleh cakaplah aplikasi yang sering digunakan oleh pembuli cyber ni Instagram. Ya, betul. Setuju. TikTok, Instagram, Twitter dan lain-lain. Twitter. Ada 3 iaitu Twitter, Facebook dan juga TikTok. Sebenarnya masing-masing pengguna dengan pengguna tiada niat untuk membuli salah satu sama lain. Cumanya ada satu sifat judgemental tu yang sebenarnya mendorong mereka untuk membuli seseorang user. Sebagai contoh, mungkin seorang ni dia upload gambar, mungkin gambar beliau ataupun Gambar yang terkena. ya, sebagai contoh lah gambar beliau. Mungkin orang lain nampak secara macam irritate ataupun tidak selesa, ataupun ada benda yang macam mungkin Tidak sesuai sama ada muka tidak handsome ataupun muka agak ekspresi muka yang tidak menyenangkan. Mungkin saya tidak langsung menyebabkan pengguna yang lain ni mengecam ataupun secara tidak langsung membuli, seperti seolah-olah membuli dan melontarkan komen-komen yang tidak sepatutnya lah. So bagi saya macam tu lah berlakunya berlakunya kejadian cyberbullying. Pada pendapat saya, bully cyber ni sering berlaku kerana perbuatan itu boleh senang mereka untuk lari daripada bertanggungjawab atas kenyataan yang mereka keluarkan itu. Hal ini berlaku kerana disebabkan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kurang pendedahan sejak kecil. Pada pendapat
remaja ataupun masyarakat sekarang dapat melihat ataupun mengakses kepada perkara tersebut. Pada pendapat saya, punca berlakunya cyberbullying pada masa kini antaranya kurang didikan agama dan juga kurang didikan ibu bapa. Dan yang kedua, terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Sangat senang kalau kita dibuli ataupun kita macam rasa-rasa kita akan dibuli secara cyber. Saya rasa sangat bagus untuk kita just block ataupun ialah mana-mana platform media sosial kita ada pilihan untuk block pengguna tersebut. So ya tak perlu fikir panjang, kita block dan kita Mengelakkan lah. jangan hiraukan apa yang diorang kata. Itu hanya sekadar pendapat orang lain dan tidak bermakna pendapat orang lain adalah betul ataupun tidak bermakna pendapat diorang boleh kita guna pakai. So sangat adalah lebih baik untuk kita block ataupun tidak menghiraukan. Saya akan tangani isu ini dengan cara melakukan laporan polis, di mana sekarang kita ada undang-undang yang tersendiri untuk jenayah ini, jenayah cyberbully, dan saya akan cuba untuk mengawal diri saya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan dia lah. Saya cuba untuk menahan diri saya sendiri. Jadi orang yang lebih baik. Yes. Kita orang akan report polis. Okey, jika berlaku kepada diri saya, antara yang saya akan lakukan adalah saya akan melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti polis ataupun badan-badan tertentu. Jika isu ini berlaku pada diri saya akan melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti polis. Ya, pada pendapat saya, kesan bully cyber ni adalah memberi kesan sangat banyak pada mental pada pengguna lah. Kerana kita tidak dapat berjumpa secara fizikal, so dari segi kesan fizikal adalah kurang. Cumanya kesan mental tu adalah cuma dari segi kesan mental adalah lebih banyak daripada fizikal. So kesan mental tu terkesan Macam orang bilang keyakinan diri lah. Terutamanya keyakinan diri ataupun dalam bahasa Inggeris insecurities. Insecurity. Faham. Ada juga yang orang lepas kena cyberbully ni, orang takut keluar rumah kan. Sebab orang takut yang mana tahu buat fake account tu sebenarnya orang yang dekat sama orang. Jadi itu bikin orang takut. Itu Encik setuju atau tidak? Bagi saya, untuk takut keluar rumah mungkin berlaku, mungkin adanya berlaku, tapi saya tak rasa dia berlaku kerap untuk masa-masa COVID ini. Cumanya yang seperti yang saudara bagi tahu tadi, insecurity. So mungkin faktor utama disebabkan dia orang takut untuk bersosial secara fizikal adalah insecurity daripada cyberbully tadi. Orang takut kawan orang pun bagi opinion yang sama. Ya, betul. Saya rasa kesan bully cyber kepada manusia ni amatlah dahsyat dan teruk dan tidak patut dialami oleh semua orang. Ia akan meninggalkan kesan yang sangat dalam terhadap diri mereka sendiri, kesan yang akan membuatkan mereka hilang keyakinan diri dan akan menjadi satu yang menghantui mereka dalam urusan seharian mereka. Depression, anxiety, bunuh diri, kurang keyakinan diri, trauma. Itu kot. Dan banyak lagi lah. Okay, kesan yang akan berlaku kepada mangsa cyberbully yang pertama adalah trauma. Kesan daripada mungkin ugutan yang mereka dapat ataupun gangguan seksual, dan yang kedua juga mungkin mereka akan merasakan takut, ketakutan ataupun rasa insecure lah, rasa tidak selamat lah, kesan daripada apa yang berlaku. Antara kesan yang akan berlaku kepada mangsa cyberbully, mangsa akan mengalami kemurungan, depresi, dan juga mangsa akan terjejas dengan gangguan emosi dan juga perasaannya. Bagi saya, semenjak
kita banyak berkecimpung dengan era modernisasi ini, di mana semua maklumat berada di hujung jari, adalah sangat mustahil untuk kita kurangkan jenayah cyberbullying ini. Kenapa? Sebab semua orang ada mempunyai media sosial sendiri dan mempunyai personality tersendiri di dalam media sosial. So bagi saya, untuk mengurangkan jenayah cyberbullying ini adalah dengan bersikap keterbukaan lah. Kita jangan ambil terlalu serius apa pendapat orang terhadap kita. Sebaliknya, kita reflect apa yang pendapat orang dan kita cuba kita cuba perbaiki diri kita dan untuk menjadi insan yang lebih baik lah. Di sebalik kita mengambil kira apa judgement daripada orang, dan kita take it daripada kita memikirkan buruk tentang diri kita. So adalah lebih baik untuk kita self-reflect dan improve diri kita. Saya rasa lebih baik begitu daripada kita stres memikirkan apa yang orang cakap. Pada pendapat saya, cara untuk mengurangkan cyberbullying ini adalah dengan memperkuatkan lagi undang-undang berkaitan cyberbullying ini sendiri, supaya ia digeruni, ia menjadi satu jenayah digeruni untuk dilakukan oleh semua orang. Kerajaan harus mengambil tindakan yang keras terhadap penjenayah cyberbullying. Dan juga kerajaan perlu memperkukuhkan dan memperketatkan lagi cyber security di Malaysia. Pada pendapat saya, cara untuk mengurangkan kadar peningkatan cyberbully adalah dengan bermula daripada perkara yang asas, yang mana setiap individu ataupun setiap masyarakat sepatutnya mempertingkatkan nilai moral ataupun akhlak mulia dalam diri setiap daripada mereka, supaya akhirnya dapat membendung berlakunya cyberbully ini secara berleluasa. Antara cara untuk mengurangkan kadar cyberbully, yang pertama, ibu bapa berkemungkinan boleh mengawasi penggunaan teknologi kepada anak-anak dan juga boleh mendidik anak-anak daripada kecil untuk tidak berkata kasar ataupun berkata buruk di media sosial.